Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Hari ini kita datang lagi dengan satu episod pelik tapi benar. Kali ni special sikit. Saya tak nak cakap apa sama ada fakta-fakta ni betul ke atau reka je. Ataupun adakah ianya rekaan aku semata-mata. Jadi korang dengar dan kat bawah ni korang cerita. Yang nombor satu tu betul ke tidak, yang nombor dua tu betul ke tidak. Tulislah satu benar, dua palsu, macam tu sampai habis. Okey? 7 fakta pelik tapi benar. Tapi tak tahu mana satu yang benar dan mana satu yang pelik. Yang pertama, jalan paling pendek di dunia. Katanya, ini mengikut pasukan research tip top N-Gear, benda ni berada di Ebenezer Place, terletak di Wick, Caithness, Scotland. Terus aku sebut. Merupakan jalan yang paling pendek di dunia yang pernah direkodkan. Kalau hang teka tengok, berapa panjang ni? Ini menurut Guinness Book of World Records. Bukan aku cakap, ni bukan daripada ukok. Berapa panjang dia? Cuba teka. Panjang dia, galah pun panjang lagi. 2.06 meter. Ini satu alamat je kat jalan ni lah, jalan pun pendek. Kalau 2.6 meter tu satu pintu je lepas, mungkin kat bucu jalan ke apa tak tahu ni. Ni tolong cari kat Google Map tengok jalan ni kan. Boleh tengok rupa dia macam mana. Aku tak tengok lagi depa lah. Kat jalan tu ada satu kedai saja. Jalan satu kedai tu maksudnya nombor satu lah. Tak ada nombor apa lagi kan, nak start dengan nombor satu je. Nombor satu, number one bistro yang merupakan sebahagian daripada Hotel Mackay's yang dibina pada tahun 1883. Gambar Google Street View. Itu jalan paling pendek dekat Scotland. Tapi ada satu jalan ni, dia memang paling pendek dalam dunia lah. Aku janji punya. Dia tak boleh nak lawan dengan siapa lagi dah. Pasal jalan kat Scotland tu walaupun 2.6 meter, dia jalan lengkap penuh. Kat Sungai Petani ada jalan sekerat. Dia sekerat nah. Kok mana hampa punya panjang, dia lagi pendek. Dia hebat. Nombor 2, ini pula mengikut kajian kita yang begitu mendalam, kita mendapati ada juga jalan yang sempit, iaitu jalan yang paling sempit di dunia berada di Germany. Nama tempat ni dia kenal aku, so nak sebut agak susah sikit, saya cuba. Streuerhofstrasse adalah jalan paling sempit di dunia. Maksudnya jalan Streuerhof lah, Strasse tu nama jalan kan, iaitu berada di bandar Reutlingen in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg tu nama negeri dia di Jerman. Jalan yang bermula dengan keluasan 30 cm kemudian menjadi luas sampai 50 cm, merupakan jalan yang dibuka pada 1727. Tapi itu di Germany ya. Di Malaysia apa mesti tak tahu punya lah. Jalan paling sempit kat Malaysia ni kat mana? Orang Lok Stang mesti tahu. Lorong sempit Lok Stang. Nombor 3. Nombor 3 ialah tentang warna. Jadi kalau berdasarkan di Malaysia ni rasa-rasanya warna apa paling popular di kalangan pembeli kereta di Malaysia? Saya nampak macam tu juga, lebih kurang mungkin silver kan. Silver warna-warna pertengahan macam tu lah. Macam kelabu gelap sikit ke kan. Tetapi mengikut CarMax ni siapa saya tak tahu, tapi dia satu pertubuhan lah. Dia syarikat ke mungkin company jual wax saya tak tahu. Mengikut mereka seluruh dunia 22.3% kereta yang dijual berwarna hitam. Semua perasan gangster nak beli kereta warna hitam. Nombor kedua ialah putih. Putih merupakan warna kedua paling popular pada kadar pembelian 19.3%. Kat Malaysia ni putih tak berapa sangat lah. Tapi kelabu tu ya. Tapi tak tahulah. Mungkin ada siapa yang data lebih betul boleh ceritakan. Kemudian di tempat ketiga pula ialah kelabu. Dengan 17.6% kereta yang dijual pada 2018 ialah berwarna kelabu. Dan silver 14.6%. Saya kalau silver dengan kelabu ni tengok nampak macam sebelah-sebelah lah, lebih kurang lah. Nak tak apa nak cam sangat pun kan. Kelabu dia gelap sikit, silver dia terang sikit kan. Yang itu kalau maksudnya kalau kita gabungkan dah jadi 32.2%. Itu pasal saya rasa kat Malaysia ni mungkin saya gabungkan kelabu dengan silver dalam minda saya nampak itulah kereta yang paling banyak terjual di Malaysia. Sebenarnya kalau kita pergi ke Korea dan Jepun memang hitam dan putih lah warna favourite mereka, ataupun hitam dan kelabu. Pasal nak tengok kereta warna kuning, warna merah dekat Korea, dekat Jepun memang susah lah. Kalau kita nampak tu kemungkinan besar lah itu dipandu oleh artis ke ataupun orang yang mempunyai keyakinan diri tinggi lah kata tu kan. Okey, fakta keempat yang pelik tapi benar. Kali ini dia melibatkan kesesakan lalu lintas. Kalau awak dengar fakta ni awak boleh rasa betul ke tak betul sebenarnya. Okey, kita mulakan dengan fakta di Amerika Syarikat, iaitu agak-agak awak lah boleh teka tak, 1 tahun berapa lama orang di Amerika Syarikat sangkut dalam traffic jam secara purata. Secara puratanya sangat sikit. Mereka sangkut dan traffic jam sebanyak 54 jam setahun. Itu secara purata seluruh Amerika lah, tapi Amerika ni banyak kawasan rural. Jadi kalau kita kira kawasan yang jauh daripada bandar memang tak ada traffic jam lah. So, tetapi
tempat yang paling teruk sekali traffic jam iaitu di Los Angeles. Dia punya tempoh daripada sangkut dalam traffic jam ialah 119 jam setahun, lebih pada 2 kali ganda. Jadi nampak macam banyak kan di Los Angeles, 119 jam kan. Di Malaysia mengikut satu kajian, kita dikatakan sangkut dalam traffic jam sebanyak 53 minit setiap hari. Kalau kita kira kerja 5 hari seminggu selama 52 minggu, maksudnya kita ada 260 hari kali dengan 53 minit, maksudnya kita sangkut dalam traffic jam sebanyak 229 jam setengah. Lebih sikit betul tu sebenarnya. Tu dia. Kita punya timing lagi terror daripada American, double. Kita tapau terus punya. Yang kelima ni ialah tentang kemalangan yang pertama yang berlaku ke atas satu kenderaan bermotor. Siapa rasanya? Aksiden yang pertama yang berlaku ialah pada tahun 1891. Nama brother yang aksiden ni ialah James Lambert. Dia aksiden dekat Ohio City, Ohio. Katanya dia terlanggar akak kayu. Biasalah jalan dulu bukan datar, jalan tanah aja macam kat kampung. Lepas tu ada akak kayu, dia suruh langgar benda tu. Lepas tu kereta dia telah hilang kawalan, dia langat tiang orang ikat lembu atau ikat kuda, hitching post. Tiba benda tu terbalik, tumpah. Tak tahulah apa kecederaan dia, tak ada dalam rekod. Kereta dia pun kita tak tahu sama ada dia ASEAN NCAP 5 star ataupun tidak. Tapi apa yang pastinya telah aksiden tu, depa tengok, wah ni macam ni bahaya ni kan. Kita ingat kereta ni tak laju. Tengok laju juga boleh cedera. Masa lepas pada itulah depa mula memikirkan tentang keselamatan. Apa depa fikir, saya tak tahu lah, sampai seatbelt 1970 baru cipta kan. Fakta yang keenam paling pelik tapi benar tak benar hampa kena tentukan. 3 juta batu. 3 juta batu tu ialah jarak yang dipandu oleh seorang pemilik kereta dan keretanya, dan kereta tersebut ialah Volvo P1800S. Abang pernah tengok tak kereta ni? Dia macam kupe, memang very rendah lah, cantik lah kereta ni. Dan kereta ni memang selalunya kalau kita tengok lah, nak jumpa orang jual pun susah. Kalau orang yang dah beli tu dia simpan lama lah. Dia ni punya sayang kat kereta dia bawa hari-hari sampai 3 juta batu. 3 juta batu tu apa? 5 juta kilometer lebih. Jadi dia beli kereta ni pada tahun 1966 dan dia memandu sampai tahun 2018. Itu maksudnya berapa tahun tu? 18 campur dengan 34 apa? 52 tahun. 52 tahun dia pandu kereta tak berhenti-henti, dapat sampai 3 juta batu. Maksudnya 600,000 setiap 10 tahun. 60,000 setiap tahun. Wah, ni very high mileage driver. So walaupun dia high mileage driver, tapi kereta dia tahan 3 juta batu, 5 juta kilometer. Dia ni seorang guru sekolah lah, dan dia beli kereta ni pada harga $4,150 pada tahun 1966. Dalam Facebook si Gordon ni, Irvin Gordon ni, dia tulis lah, boleh cari lah, IRVIN GORDON. Kalau hampa cari jumpa, letak Facebook dia tu, betul-betul nampak. Pada Mei 2018 dia dah mencatat 3,250,257 batu. Dan 7. Yang terakhir sekali, kita lah ni kan, kereta elektrik pun tak pernah nampak. Jadi di Norway, mereka dah capai satu tahap di mana lebih daripada 50% semua kereta yang dijual di Norway adalah kereta elektrik. Tapi kereta elektrik ni bukan bermaksud semua 100% elektrik. Dia orang kira kereta yang ada elemen hybrid sebagai sebahagian kereta elektrik, ataupun dia panggil electrified cars lah, bukan electric car. Jadi ini tercampur dengan hybrid, campur dengan mild hybrid, dan juga campur dengan plug-in hybrid lah kalau tak silap saya. Dan itu adalah negara yang paling tinggi peratusan kenderaan elektrik yang dijual di negeri mereka. Dan Norway ni juga menarik kerana Norway adalah satu negara yang kaya dengan hasil minyak. Jadi dia, walaupun dia kaya dengan hasil minyak, dia tak bakar minyak tu kat negeri dia sendiri untuk jadikan lebih kotor. Jadi dia simpan, dia eksport minyak tu. Dan juga di tanah air dia sendiri, dia kenakan cukai yang sangat tinggi untuk bahan api seperti minyak, kerana dia tak nak orang pakai banyak-banyak. Dan hasilnya syarikat minyak mereka ataupun syarikat kekayaan negara mereka adalah syarikat pelaburan yang terbesar di dunia. So ramai-ramailah kita beli kereta elektrik. Kalau ada kan, ini semua kereta elektrik mahal, nak suruh beli apa. Di Norway, antara model-model yang popular, kita tak boleh bagi ranking pasal saya pun tak pasti dia punya ketepatan dia. Kalau nak kira atas jenama, Tesla nombor 1 lah, pasal dia ada Model 3 dengan Model Y yang dua-duanya pun popular. Kemudian Audi dengan Volkswagen VAG Group pun agak popular pasal dua-duanya ada kereta elektrik. Audi dengan dia punya siri e-tron dan Volkswagen dengan siri ID dia lah. Sekarang ni ID3 dan ID4 sudah pun dijual. Kalau kira tahun lepas hanya ID3, dan kalau Audi ada beberapa lah model e-tron. Kemudian lepas tu jenama macam Nissan Leaf juga agak popular, dan kalau tengok daripada Eropah, Renault Zoe antara produk model yang sangat popular di sana. Okey, itu dia 7 cerita yang saya bagi. Sekarang awak kena tentukan yang mana satu fakta dan yang mana satu gelembong. Cuba tengok, tulis kat bawah ni komen paling kreatif akan dapat satu hadiah khas daripada Syasha. Sampai situ je. Terima kasihlah tengok sampai habis. Kalau gelak
tekan butang like. Kalau tak gelap pun tekan juga butang like. Kalau bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan. Dan tekan butang loceng. Nanti kita upload video baru macam-macam ni. Hari-hari ada video baru. Ding 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 kat awak punya inbox. Kita jumpa lagi.